Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang budiman, kita sekarang ni berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan juzuk 20 daripada Al-Quranul Karim. Jadi juzuk 20 ini mengandungi 3 surah. Yang pertama surah An-Naml, yang kedua surah Al-Qasas, dan yang ketiga surah Al-Ankabut. Surah An-Naml itu di bahagian akhir surah An-Naml, dan komplit surah Al-Qasas dan awal surah Al-Ankabut. Jadi pada hari ini saya ingin memfokuskan perbicaraan berkenaan dengan surah Al-Qasas. Seperti mana yang kita tahu, surah Al-Qasas ini mengandungi cerita-cerita, khususnya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, bagaimana perjalanan baginda bermula daripada baginda kecil sehinggalah baginda menjadi seorang nabi yang akhirnya Allah Ta'ala utuskan untuk memberi peringatan kepada Fir'aun laknatullah alaih. Jadi di dalam surah Al-Qasas ini, nama pun surah Al-Qasas, yang menceritakan yang mengumpulkan pelbagai jenis cerita. Jadi disebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam ini bermula daripada baginda kecil sehinggalah baginda besar. Baginda bermula dihanyutkan di sungai Nil dan ibunya merasa sangat duka cita, susah hati. Lalu akhirnya Allah Ta'ala memberi garanti kepada ibunya agar tidak takut, dan nanti akan inna radduhu ilaiki, yang Allah Ta'ala janjikan, yang mana Allah Ta'ala akan kembalikan Nabi Musa ini ke pangkuan ibunya. Dan itu terbukti benar, di mana apabila Nabi Musa masuk ke istana Fir'aun, baginda tidak dapat menyusu. Baginda menolak semua ibu-ibu susuan yang disediakan di istana pada ketika itu, dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa untuk pergi ke istana lalu dapat menyusukan baginda. Dan seperti mana yang kita tahu, Fir'aun ini merupakan seorang penguasa yang sangat hebat ketika itu, memiliki kerajaan yang paling besar. Dan tradisi orang yang hidup di dalam istana ini semestinya akan diberikan ilmu yang terbaik, untuk ilmu tata cara mengelola negara, ilmu tata cara berperang dan sebagainya. The best education that can be offered. Lalu Nabi Musa ini membesar dalam keadaan sebagai seorang putera raja, sebagai seorang anak angkat raja, mendapatkan education yang terbaik. Lalu pada suatu hari Nabi Musa keluar bersiar-siar, bertemu dengan 2 orang yang berkelahi. Salah seorang daripada Bani Israel, iaitu kaum baginda sendiri, dan seorang lagi merupakan orang Koptik ataupun orang Mesir. Dan 2 orang ini bergaduh. Lalu ternyata yang bersalah itu adalah orang Mesir. Lalu baginda Nabi Musa alaihissalam memukul orang ini, fadarabahu, fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa memukul, lalu tiba-tiba orang ini mati. Dan Nabi Musa bertaubat, menyesal. Baginda mengatakan, ini bukanlah tujuan aku, innahu min amali syaitan, katanya Nabi Musa alaihissalam. Lalu pada keesokan harinya Nabi Musa keluar lagi bersiar-siar, bertemu dengan 2 orang juga yang berkelahi. Lalu ternyata salah seorang dari yang berkelahi itu ialah orang yang semalam meminta tolong Nabi Musa. Lalu ternyata pada hari ini orang tersebut salah, iaitu bersalah dalam pergaduhan tersebut. Lalu Nabi Musa ingin memarahi orang tersebut, lalu orang tersebut meninggikan suara kepada Nabi Musa. Kata dia, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Apakah kamu ingin membunuh aku seperti mana kamu membunuh orang semalam? Maka Nabi Musa berhenti dan takut, kerana kalau kita tengok tradisi orang zaman tersebut, disebabkan Nabi Musa ini adalah orang Bani Israel, dan orang Bani Israel ini ketika zaman Nabi Musa, kita kena faham, bila zaman Fir'aun ini menggunakan orang Bani Israel, menjadikan orang Bani Israel sebagai orang-orang pekerja, ummal. Lalu apabila baginda bermimpi yang akan ada satu orang Bani Israel yang akan membunuh baginda, lalu baginda memerintahkan untuk dibunuh segala orang Bani Israel. Apabila baginda melakukan perkara tersebut, wazirnya ataupun menterinya mengatakan, baginda, kalau tuanku melakukan perkara ini, nescaya akan habis orang Bani Israel, lalu kita tidak ada pekerja lagi. Lalu apakah kalau kita boleh buat 1 tahun kita bunuh, 1 tahun lagi kita biarkan, 1 tahun kita bunuh, dan begitulah. Lalu apabila lahirnya Nabi Harun alaihissalam,
baginda lahir pada tahun yang tidak dibunuh Bani Israel. Tetapi ketika lahir Nabi Musa, lahirnya baginda itu pada tahun yang sepatutnya dibunuh. Lalu isterinya Asiyah bila menerima Nabi Musa di dalam bakul itu tadi, meminta kepada Fir'aun agar kita tidak membunuh bayi ini, terbaliknya kita menjadikan dia sebagai anak angkat kita. Lalu Nabi Musa ini kedudukannya itu tidak berapa stabil ataupun tidak berapa selamat. Sebab itulah apabila baginda membunuh orang Mesir itu tadi, baginda takut kerana orang Mesir pada ketika itu juga sangat marah kepada baginda, cuma tidak mempunyai alasan kenapa nak marah kepada Nabi Musa. Nah, lalu ketika Nabi Musa sudah membunuh seorang orang Mesir, kedudukan baginda mula tergugat. Lalu apabila adanya malak bangsawan-bangsawan yang mencari Nabi Musa kerana Nabi Musa ingin menuntut balas ke atas apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, iaitu pembunuhan itu tadi, Nabi Musa merasa takut. Lalu akhirnya Nabi Musa pun lari tanpa mengambil sebarang bentuk bekalan dan sebagainya. Lari dan akhirnya sampai ke Madian. Apabila baginda sampai di Madian, baginda melihat baginda berhenti di sebuah perigi, melihat orang ramai memberikan minuman kepada binatang ternakan mereka. Lalu baginda melihat dua orang perempuan berdiri agak jauh sedikit. Lalu baginda merasa di dalam hati yang orang perempuan ini memerlukan bantuan. Lalu baginda pergi dan menolong dua orang perempuan ini untuk memberikan minuman kepada binatang ternakan mereka. Lalu akhirnya perempuan ini dapat memberikan minuman dan mereka beredar. Tidak lama setelah itu, datang salah seorang daripada perempuan ini kepada Nabi Musa kembali dan mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk pergi ke rumahnya. Katanya perempuan itu tadi, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya bapa aku memanggil kamu ke rumah untuk memberikan upah di atas apa yang telah kamu lakukan tadi, yakni bantuan tadi. Maka katanya Nabi Musa, sesungguhnya aku menolong kamu itu bukanlah kerana menginginkan sesuatu imbalan daripada kamu. Tetapi perempuan itu tadi insist tetap saja menjemput. Lalu Nabi Musa pun mengikut perempuan ini di belakang. Sewaktu berjalan, tersingkaplah aurat perempuan ini ditiup angin. Lalu baginda menutup mata dan baginda berkata kepada perempuan ini, lebih elok sekiranya aku berada di hadapan dan kamu nabih ni bahasanya, berilah aku peringatan ke mana aku harus pusing, ke kiri ataupun ke kanan dan sebagainya. Lalu akhirnya sampai ke rumah keluarga perempuan itu tadi dan berjumpa dengan satu orang yang sangat tua. Lalu baginda menceritakan apa yang berlaku kepada orang tua ini, dan ternyata orang tua ini merupakan Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu ketika setelah selesai makan dan sebagainya, Nabi Musa ingin meminta izin untuk pulang. Lalu Nabi Syuaib alaihissalam ini berkata, inni uridu an unkihaka ihda ibnataini hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Aku ingin mengahwinkan kamu dengan syarat ataupun dengan mas kahwinnya kamu bekerja dengan aku selama 8 tahun. Fa in atmamta 10 fa min 'indik. Kalau kamu sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah dengan kemurahan kamu. Lalu akhirnya baginda bersetuju dan berkahwin dengan perempuan ini. Dan inilah salah satu peristiwa penting yang terkandung di dalam surah Al-Qasas juzuk 20. Jadi wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.